Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Mungkin ramai yang sudah sedia maklum bahawa semalam ada satu kenyataan daripada media tempatan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kadar BSP secara bersasar, yang mana penganalisis ekonomi daripada sebuah universiti tempatan telah pun menyatakan bahawa beliau bersetuju dengan langkah untuk melaksanakan tuntutan ataupun melaksanakan pengeluaran kadar BSP secara bersasar, kerana ianya yang pertama sekali akan memfokuskan kepada mereka yang amat memerlukan dan juga untuk menyemarakkan ekonomi domestik bagi membolehkan proses orang kata berbelanja, jual beli dan sebagainya itu berjalan dengan lebih lancar. So dia akan merancangkan ekonomi. Okey. Kemudian pengeluaran bersasar ini saja, pengeluaran bersasar ini juga akan memberikan manfaat kepada golongan B40 dan juga M40 yang siapa lagi yang masih memerlukan orang kata untuk memulihkan ekonomi mereka kesan daripada pandemik COVID-19. Okey. Sekiranya ada keperluan mendesak, maka pengeluaran kadar BSP boleh dipertimbangkan mengikut keperluan pencarum. Okey, jadi ini adalah antara kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh seorang penganalisis ekonomi. Kemudian ada juga daripada seorang pendapat daripada seorang pakar kewangan belasan, yang mana beliau memberikan pandangan yang sedikit berbeza, yang mana beliau pada pandangan beliau adalah lebih baik untuk sekiranya diberikan subsidi secara bersasar kepada golongan B40 dan juga M40 ini, terutama sekali sebagai contoh pada subsidi petrol. Jadi nak dikatakan di sini ada dua cadangan. Yang pertama, cadangan untuk mengeluarkan bahan caruman kadar BSP secara bersasar, dan kedua adalah cadangan berkenaan untuk memberikan subsidi secara bersasar kepada B40 dan juga M40 bagi membantu mereka ini yang terkesan akibat daripada COVID-19. Okey. Jadi cadangan yang pertama daripada penganalisis ekonomi sebuah universiti tempatan berkenaan dengan pengeluaran secara bersasar ini adalah satu pandangan yang baik, kerana beliau tidak menafikan bahawa ramai lagi yang masih terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang, dan juga keperluan untuk perkara ini dilaksanakan bukannya secara menyeluruh tetapi adalah secara bersasar, yang mana kita memfokuskan kepada golongan ibu tunggal, serumah ataupun mereka yang sudah tidak lama mencarum. Dan kaedah yang ditentu adalah seperti pengeluaran kadar BSP pada usia 55 tahun. Jadi apa saja yang dijelaskan oleh penganalisis ekonomi ini adalah selari dengan apa yang berlaku sekarang, selari dengan tuntutan perubahan gagasan inovasi rakyat dalam tuntutan pengeluaran kadar BSP ini. Okey. Tetapi jawapan daripada seorang perancang kewangan yang mana beliau memberi cadangan sebagai contoh untuk memberikan subsidi secara bersasar kepada golongan B40 dan juga M40 ini, terutama sekali dalam bentuk subsidi petrol. Pada saya ini adalah salah satu langkah yang bukannya dia tidak akan dapat membantu rakyat secara keseluruhannya. Jika kita lihat negara kita berkenaan dengan isu subsidi ini, perkara ini telah lama orang kata muncul, tetapi sehingga kepada pentadbiran yang sebelum ini masih lagi tidak ada sebarang penyelesaian. Dan jika hendak diberikan subsidi secara bersasar kepada golongan B40 dan juga M40 dengan tujuan untuk meringankan beban kewangan mereka, perlu kita fikir balik berapa kekerapan untuk golongan B40 ini ataupun M40 tersebut menggunakan petrol dalam kadar setiap bulan. Sebagai contoh, kalau kita ambil daripada mereka yang berpendapatan 2,500 ke bawah dalam satu isi rumah, berapa kekerapan mereka untuk menggunakan petrol dalam masa sebulan? Mungkin ada yang tidak mempunyai kereta dan masih lagi menggunakan motosikal. Satu tank motosikal saya untuk penuh 4 liter adalah sekitar RM7, dan saya boleh menggunakan untuk ulang-alik ke tempat kerja, termasuk singgah di beberapa tempat lain hampir 2 minggu. Jadi kalau kata sebulan saya membelanjakan kurang daripada RM20 untuk petrol sebuah motosikal saya sahaja. Jadi kalau kata diberikan subsidi petrol kepada golongan B40 ini sebagai contoh, berapa penjimatan yang mereka menikmati kalau kata kos pembelanjaan petrol mereka adalah sekitar RM20 sehingga kepada RM50, berapa yang mereka boleh dapat dalam tempoh masa sebulan? RM10 penjimatan.
RM10 subsidi bersasar, RM20 subsidi bersasar. Adakah itu cukup untuk mereka? Jadi cadangan untuk orang kata diberikan subsidi bersasar dan sebagainya, sebenarnya ini adalah satu cadangan yang tidak realistik pun, kerana untuk kita membantu rakyat, terutama sekali daripada golongan B40 dan juga M40 ni, kita tidak perlu menetapkan apa yang kita rasa ianya perlu pada rakyat, sebab perkara yang diperlukan oleh rakyat ni subjektif. Contoh, kita nak lebihkan pemberian untuk, sebagai contoh, subsidi bersasar, subsidi ayam, gula, tepung dan sebagainya. Berapa ramai daripada keluarga B40 berpendapatan 2,500 ke bawah sebagai contoh yang makan ayam setiap hari, yang mampu membeli ayam seminggu 2 atau 3 ekor, sebulan 12 hingga 15 ekor? Berapa ramai yang boleh menikmati perkara-perkara tersebut? Sebab tu sebarang cadangan untuk berkenaan dengan lebihkan subsidi bersasar kepada golongan-golongan B40 dan juga A40 ini sebenarnya tidak akan memanfaatkan mereka secara langsung. Okey, sebab dia tidak, orang kata, menjurus kepada apa yang mereka perlukan, dan apa yang mereka perlukan ini adalah sangat subjektif. Kita tak boleh nak tentukan. Sebab itu daripada pandangan saya, kewajaran untuk pengeluaran KDBSP ini adalah satu perkara yang paling mudah, sebab kita tahu kerajaan tak ada mekanisme untuk membantu rakyat. Takkan kerajaan nak bagi contoh sebagai BRIM ataupun bantuan BKM sebagai contoh lah kan, takkan nak bagi setahun sampai RM10,000 ataupun RM20,000. Kita tahu kerajaan tidak akan melaksanakan walaupun mereka mampu sekalipun. Jadi kaedah yang paling mudah untuk golongan pencarum KDBSP itu utamanya sekali yang tidak aktif mencarum ini adalah dengan mengeluarkan wang caruman mereka, bagi mereka mencorakkan, merencanakan sendiri apa yang mereka perlu lakukan dengan wang tersebut. Walaupun ada penentangan sebab dah ada 4 kali pengeluaran dan sebagainya, sudah dikatakan cukup nilai RM40,000 ke RM41,000 macam tu yang dia dah dikeluarkan 4 kali ini, cukup untuk memulihkan ekonomi mereka dan sebagainya. Saya rasa mana-mana yang berpandangan sedemikian, mereka ini silap, kerana kita akan mengenali orang kata kesan ataupun isu ekonomi pada tahun 2023 ini. Banyak dah sekarang disebut dalam media dan sebagainya, recession dan juga isu ekonomi. Dua punca besar yang mengakibatkan recession ataupun masalah ekonomi pada tahun depan adalah daripada pandemik COVID-19 dan juga kemudian disusuli oleh perang di antara Rusia dan juga Ukraine. Jadi dua perkara ini, salah satunya adalah COVID-19, yang mana dunia masih lagi belum pulih daripada COVID-19, akan mengalami masalah ekonomi, kekurangan bekalan, permintaan terhadap pasaran jatuh dan juga sebagainya. Tetapi macam mana boleh ada sebilangan pandangan pakar ekonomi ataupun sesiapa saja yang mengatakan 4 kali pengeluaran sebelum ini sudah cukup untuk memulihkan ekonomi sebuah isi rumah tersebut, sedangkan negara dan juga dunia secara umumnya masih lagi belum pulih, malah menjurus ke arah yang lebih teruk. Sebarang penafian terhadap orang kata cadangan ataupun tuntutan untuk pengeluaran ini dengan memberikan alasan-alasan seperti sudah mencukupi, subsidi bersasar dan sebagainya adalah orang kata idea-idea ataupun pandangan-pandangan yang sangat lemah dan juga tidak tepat. Subsidi tidak ada masalah, ianya boleh dikekalkan walaupun golongan T20 juga akan menikmati. Dia akan menggalakkan ekonomi itu rancak dalam orang kata perbelanjaan dan sebagainya, tapi tingkatkanlah mata pencukaian bagi golongan T20. Dapatkan semula pendapatan ataupun subsidi yang telah dikeluarkan melalui cukai yang dikenakan kepada rakyat. Itu antara mekanisme yang baik. Kita telah dengar beberapa penjelasan sebelum ini supaya dikenakan cukai kepada mereka-mereka yang golongan T20 yang menjana pendapatan yang sangat banyak. Ada token-token tycoon macam-macam lah yang kita dengar sebelum ini. Jadi kenapa tidak diambil ataupun dilaksanakan cukai ke atas mereka ini? Malah mata pencukaian untuk golongan T20 ini pula, mengikut apa yang dicadangkan dalam bajet yang sebelum ini, telah pun diturunkan, dan sebelum ini pun telah pun diturunkan. Ini adalah kontravin ataupun orang kata terbalik dengan apa yang sepatutnya kerajaan lakukan jika ianya mereka memfokuskan untuk membantu golongan B40 dan juga T20 ini. Jadi untuk ulasan ataupun kenyataan daripada media ini, ada dua pandangan berbeza. Yang mana menyokong itu, saya melihat dia faham dengan apa yang diminta, dituntut oleh pencarum, dituntut oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Tetapi bagi yang tidak bersetuju serta memberi cadangan yang lain, alhamdulillah dia memberikan satu cadangan, tetapi cadangan itu bukanlah satu cadangan yang tepat untuk dilaksanakan kepada golongan sasar, iaitu kepada golongan B40 dan juga M40. Kita tidak boleh menentukan apa yang mereka perlu, kerana hanya mereka saja yang tahu apa yang mereka perlukan dan
untuk menyelesaikan apa yang mereka perlukan adalah dengan akses ataupun mempunyai wang tunai. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Kalau bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Fidaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.